Kalau kata ada yang kita dapat tu adalah takdir Allah, makhluk Allah juga. Jadi dari sudut pandangan Islam ni, adakah di sana disebut sebagai hanya terima saja atau juga mesti cegah juga? Cegah ke merawat ke, bagaimana Islam melihat itu sebagai satu asas lagi. Ustaz Fawaz. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Tuan Guru saya Ustaz Amri, Tuan Haji Amrahi Puang, pengurusi farmasis Malaysia, seterusnya kepada organizer kita dan para penonton yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya umat Islam daripada dulu belum nampak gayanya belum selesai lagi isu pokok yang namanya al-insan mukhayyarun ataupun musayyarun. Maknanya manusia ni dia boleh bertindak ke ataupun dia ni macam robot saja. Tak boleh nak buat apa-apa. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sebahagian perbuatannya adalah musayyar. Dia memang tak boleh nak kawal. Lapar ni memang tak ada apa-apa lah. Tapi di sana bila lapar kita kena ada ikhtiar, makanlah. Mana tak boleh berserah. Tapi perbuatan lapar tu satu perbuatan yang tak boleh kita nak elak. Mengantuk. Jadi alam kita ni berada dalam dua mizan. Satu mizan timbangan yang kita tidak boleh nak lawan. Mengantuk, lapar, marah. Dan satu alam yang Tuhan bagi kita timbangan untuk kita mengawal. Nama dia alam mukhayyar. Di sinilah beza kita dengan malaikat. Malaikat tidak ada mukhayyar. Malaikat ni dia taat kepada Allah dalam bentuk musayyar. Dia tidak pernah fikir, dia tak pernah bantah. Kalau dia rokok sampai sekarang dia rokok. Dia tak pernah buat pembangunan, tak pernah buat masjid. Dia kalau macam tu keadaan malaikat. Kalau dia ambil nyawa je. Dia tak ubah profession dia. Kau jadi request supaya tukar jadi presiden ke, tak ada. Tapi Jibril sampai sekarang ni tak pernah ada malaikat ni minta jawatan. Tapi manusia ni bertukar sedia. Jawatan ni tak sempat berapa lama dah minta dah. Tukar pula macam itulah. Jadi kita berhadapan dengan kefahaman. Sebab itu di barat dia tak bincang isu ni. Sebab tu mereka senang vaksin. Maka tidak ada istilah musayyar. Anak manusia ni robot, tak ada. Kita masih duk bengong ni, kita ni nak kena serah pada takdir ke ataupun kita ni kena kena fikir. Sebenarnya kita bahas kena gabung. Bahas lah kan. Ya, ada bahas tak habis lagi. Syekh Al-Muti ada buku dia Al-Insan bainal takhir wa tasir. Insan di antara dia ada kekuasaan ataupun dia tidak ada kuasa. Sebenarnya kalau kita tengok diri kita ada kuasa, tapi kuasa kita terbatas. Dia panggil kuasa kita terbatas di dalam framework lingkaran. Maknanya di sana ada kuasa yang besar lagi. Tapi dalam lingkaran tu kita mampu bertindak. Contoh yang paling mudah bila kita lapar. Lapar ni siapa tidak nak lawan? Pagi-pagi kita lapar dan kita tak boleh nak buang. Tapi manusia boleh fikir, bila lapar kita makan. Simple. Kalau kita menggunakan konsep yang sama terhadap pandemik COVID-19 ini, dia macam lebih kurang lapar, dia main macam mana? Tapi kita kena berusaha untuk membuang kelaparan tersebut. Itu adalah satu ibtila. Ini yang dipanggil maqasid ibtila. Sengaja Allah Ta'ala turunkan benda ini, ada banyak ada. Dia kadang-kadang ujian ni dia banyak, ada dua wajah macam awan. Dia ada guruhnya, dia ada hujan dia. Mana satu nikmat, satu kilat tu bala lah. So, pandemik ni kita kena tengok dengan dua wajah. Satu wajah sebagai satu ibrah, sebagai satu hukuman. Kerana kita gagal berinteraksi dengan environment. Kita gagal berinteraksi dengan alam sekitar. Dan dia tak akan terjadi setahun, 2 tahun. Sebenarnya sudah tentu dia merupakan tarakum, makna di himpunan. Kita ni gagal berinteraksi dengan makhluk dengan baik. Kebersihan hayawan, makna manusia sudah ketandusan akhlakiyah bersama dengan alam sekitar.
Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tapi kita sendiri yang merosakkan. So ini merupakan hukuman kepada kita. Dari sudut aspek yang pertama. Yang kedua, aspek explore. Kalau tak ada ujian begini, saintis pun tak ada idea dah. Dah tak nak kaji dah. Kajian-kajian dalam jurnal-jurnal kebanyakan dia tidak mencapai standard. Saya baca satu kajian, dia kata sangat sedikit kajian sains yang betul-betul kajian sains. Banyak yang kopi, biasalah begitu. Mana nak sampai standard jurnal yang tinggi tu dah makin berkurang. So benda yang sama. Benda yang sama. Tapi bila jadi macam ni sebenarnya, fiqh pun bergerak. Bukan setakat sains. Ya. Fiqh pun bergerak. Kalau tak ada lah kita sekarang ni, mana-mana masjid buat 12 orang je. Pakat marah habis. Ini ni yang dikatakan fiqh. Dan membuka juga pintu-pintu mufti. Juga membuka pintu-pintu pada para fuqaha berfikir. Kalau tak, kita rigid. Dulu kalau kita minta mohon 12 orang sembahyang Jumaat, orang tak bagi. Mana boleh kita mesti 40 orang Ustaz. Banyak isu hilang yang diminta. 39 pun tak lepas. 39 pun tak lepas. Ada kurang seorang kan. Saya tak bagi. Tapi sekarang ni tak payah minta. Memang wajib 12 orang. Hari biasa tengok 5 orang. Ada negeri 3 orang. Jadi kita tengok di sini sebenarnya saya suka melihat dah berlaku lah. Kita macam perumpamaan ulama. Kita naik kapal kayu lah. Tapi kita buat kapal kayu tu daripada kayu orang. Kita curi, kita rampas. Kita berbelayar lah. Sampai tengah jalan, kita bertaubat. Bila nak bertaubat, hukum bertaubat ni kita kena kembalikan kayu tu. Tapi kalau kita kembalikan kayu tu tenggelam. Tak jadi ada macam apa mana? Belayar. Kira berusaha lah. Tapi kena belayar. Nampak tak? Satu kehidupan kita kena belayar. Jangan ada PKP. Lama sangat. Sebab dia akan menghentikan semua benda. Dia kena terus. Mati ke hidup ke, tapi kita ada SOP tinggi. Kalau kita berhenti, sehari saja 2 bilion kan sehari kerugian. So tu jangan berhenti hidup ni. Jangan berhenti. Tapi mesti ada SOP. Dan kita salah faham hadis Rasulullah itu. Nabi suruh jangan masuk itu. Bukan makna tak boleh masuk langsung. Kita tak boleh faham hadis itu dalam, kalau macam tu tak boleh berniaga apa lah. Hadis itu dia berkenaan dengan polisi kerajaan. Kerajaan kata jangan masuk. Siapa ada orang-orang tertentu, pemimpin, tapi doktor kena masuk. Industri kena berjalan. Tapi dalam bentuk SOP saya punya pandangan yang lain daripada kebanyakan masyarakat. Kalau kita duduk dalam keadaan rukun dia panggil, PM pun dah jelaskan. Kalau kita buat PKP sekali lagi, kita akan rugi cukup banyak. Dan saya melihat orang yang setuju dengan PKP menyeluruh ni, orang yang kerja gaji tetap. Cuba dia duduk di tempat orang yang duduk yang berniaga tepi jalan, pasar malam dan sebagainya. Jadi perlu keseimbangan. Sebab perjalanan ni tak boleh berhenti. Berhenti ni, kapal terbang tak pernah berhenti. Dia macam mana pun tempat lah. jalannya. Kalau kita menjadikan kehidupan kita besar pada takdir. Malah duduk di rumah ni besar pada takdir lah. Orang Islam lama rumput fitnah tipu bisufi. Kalau kita ada ujian, kita masuk dalam ujian yang kita bersih ujian. So itu menolakkan tak dapat bercanggah dengan fitrah orang beriman. Orang beriman dia tak lama duduk dan dia bina